melalui dengan bacaan ayat Quran ini, dengan amalan ini, kita akan diberikan ilham bagaimana untuk kita melakukan amalan-amalan yang mampu kita menjaga semua perkara tadi. Sebagai contoh, dalam bab nak menguatkan sistem imunisasi badan ini, Allah akan berikan petunjuk-petunjuk, amalan-amalan pemakanan contoh, amalan-amalan yang kita akan dapat daripada hadis untuk kita lakukan. Sebab itu kita kena mulakan dengan petunjuk, kita mohon pada Allah SWT. Sebab urusan dunia ni, apatah lagi urusan akhirat, semuanya mesti terkait dengan Allah. Dalam dalil surah Al-Hadid ayat 5, lahu mulkus samawati wal ardh, lahu mulk, bagi dialah kerajaan ataupun kepemilikan seluruh di langit dan di bumi. Maksudnya apa? Semua urusan, lahu mulkus samawati wal ardh wa ilallahi turja'ul umur, wa ilallahi turja'ul umur, dan kembali semua kepada Allah, tidak boleh tidak. Cuma manusia saja kadang-kadang membeza-bezakan, disebabkan oleh kejahilan, kedangkalan, akal fikiran yang hanya berorientasikan kebendaan, melihat dunia dengan benda, melihat dunia dengan diri dia, melihat usaha itulah diri dia. Dia tak nampak usaha itu mesti dengan bantuan kuasa Allah. Melalui dengan bacaan ayat Quran ini, dengan amalan ini, kita akan diberikan ilham bagaimana untuk kita melakukan amalan-amalan yang mampu kita menjaga semua perkara tadi. Sebagai contoh, dalam bab nak menguatkan sistem imunisasi badan ini, Allah akan berikan petunjuk-petunjuk, amalan-amalan pemakanan contoh, amalan-amalan yang kita akan dapat daripada hadis untuk kita lakukan. Sebab itu kita kena mulakan dengan petunjuk, kita mohon pada Allah SWT. Sebab urusan dunia ni, apatah lagi urusan akhirat, semuanya mesti terkait dengan Allah. Dalam dalil surah Al-Hadid ayat 5, lahu mulkus samawati wal ardh, lahu mulk, bagi dialah kerajaan ataupun kepemilikan seluruh di langit dan di bumi. Maksudnya apa? Semua urusan, lahu mulkus samawati wal ardh wa ilallahi turja'ul umur, wa ilallahi turja'ul umur, dan kembali semua kepada Allah, tidak boleh tidak. Cuma manusia saja kadang-kadang membeza-bezakan, disebabkan oleh kejahilan, kedangkalan, akal fikiran yang hanya berorientasikan kebendaan, melihat dunia dengan benda, melihat dunia dengan diri dia, melihat usaha itulah diri dia. Dia tak nampak usaha itu mesti dengan bantuan kuasa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tammimil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah wa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna.
yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi amma ba'du. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala kulli ni'mah. Alhamdulillah ala kulli hal. Setinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kita peluang dan ruang untuk kita terus untuk berada di dalam majlis ilmu ini. Masya-Allah. Diam tak diam kita dah 2 tahun dah kita bersiaran ni. Masya-Allah 2 tahun tuan-tuan. Sempena Covid, PKP sampailah. Dah PKP berapa pun tak tahu. Kes pun dah belah-belah ribu. Daripada ratus-ratus sampailah belah-belah ribu. Apa pun hikmah yang paling besar, musibah ini memberi ruang untuk kita bermuhasabah. Untuk kita duduk dalam majlis ilmu, majlis zikrullah. Lalu kita pun ditempatkan, diletakkan di dalam suasana yang insya-Allah sebenarnya kita sedang mengempungkan diri kita untuk tidak terjebak dalam fitnah akhir zaman ini. PKP itu membuat perintah kawalan perasaan. Jadi kita malam ni membincangkan tentang menundukkan perasaan. Banyak hari ni kalau kita lihat di media-media medsos, media sosial kita, tidak kurang lebihnya ramai yang sedang meluahkan perasaan tuan-tuan. Siapa pun dia, fitnah ini sedang melanda begitu hebat. Bagaimana Covid melanda seluruh dunia itu senyap, masuk menyelinap dalam setiap nafas. Bagi yang kena, maka begitulah juga dengan fitnah ini boleh masuk menyelinap nafas ke dalam setiap orang yang bernafas boleh kena. Sehingga meluahkan perasaan yang tidak kena dengan jiwa ni itu. Jadi kita duduk dalam majlis ilmu ni insya-Allah. Doalah semoga Allah berikan kekuatan untuk terus istiqomah ni. Bukannya senang, tahu susah untuk istiqomah kerana macam-macam alasan akan keluar. Macam-macam alasan akan kita bina nanti. Cuma apa yang nak diingatkan, jika benar niat kita kerana Allah SWT, tiada istilah bosan, tiada istilah lelah. Jika benar niat kita kerana Allah, maka tiadalah istilah lelah. Untuk menuju kepada Allah, tiada istilah lelah. Lelah dalam konteks payah. Dia nak duduk dalam kefahaman ini payah. Dia nak buat sesuatu amalan tu payah. Sehingga tak payah. Macam tu. Jadi sedang jemaah yang dimuliakan Allah SWT, mohonlah kepada Allah untuk terus diberikan kekuatan, kefahaman. Kalau tanya apa nak kena buat zaman fitnah ni Ustaz, nak buat apa? Duduklah dalam majlis ilmu. Ilmu apa Ustaz? Ilmu yang membincangkan soal hati, soal jiwa. Kerana serangan akhir zaman ini adalah serangan jiwa. Dia akan mengkucak-kacirkan hati. Sebab misi iblis, misi Dajjal adalah untuk mensyirikkan orang seramai mungkin. Itu misi dia. Mensyirikkan, mengkafirkan, memurtadkan. Mungkin kita takkan buat perkara itu, tapi syirik itu sangat mudah. Jadi kat mana serangannya? Ke hati lah. Jadi perbincangan kehidupan ini, insya-Allah membawa kita untuk menjaga hati. Menjaga hati, menjaga jiwa kita. Supaya kita tidak terikut-ikut dengan rentak fitnah akhir zaman ini yang mana sibuk nak meluahkan perasaan. Malam ni kita akan sentuh lagi dengan lebih mendalam insya-Allah bagaimana nak menundukkan perasaan itu dengan bagaimana menyusun kembali dengan melihat susun atur yang sebenar agar perasaan kita ini tidak terjebak dengan arus fitnah yang sangat dahsyat ini. Perasaan kita, perasaan ini dikawal oleh banyak perkara sebenarnya.
Banyak perkara boleh kawal perasaan kita. Dan bahayanya perasaan ini pula akan memberi impact, memberi kesan kepada amalan. Amalan yang dibuat dengan perasaan, semata-mata amalan itu akan mengundang kerosakan. Ya? Jadi kita nak membersihkan amalan, nak membersihkan kehidupan. Itu tak ada cara lain dengan menundukkan perasaan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Alhamdulillah. Baik, jadi sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, mari kita mulakan kuliah kita pada malam ni dengan melazimi dengan membaca surah Al-Hadid, insya-Allah. Mudah-mudahan dia menjadi benteng untuk kita, benteng untuk menanggalkan keraguan, benteng untuk memberikan kita keyakinan, insya-Allah. Mari kita sama-sama membacanya dengan kita mulakan dengan baca umum kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض
لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه رحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا
ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Syukur pada Allah SWT. Allah izinkan kita membaca surah Al-Hadid sebentar tadi. Pada yang bersama-sama membaca tadi, Alhamdulillah,
Kita niatkan juga untuk mendapatkan fadilat daripada Quran ni sebagai syifa, penyembuh bagi segala penyakit-penyakit, secara umum lah. Khususnya kita boleh niatkan kalau ada dalam diri kita ni perkara-perkara yang tak sepatutnya ada dalam diri ni. Kita tak nampak tuan-tuan, kita tak nampak. Allah yang nampak. Jadi dengan kita membaca amalan-amalan seperti sebagai contoh tadi kita baca surah Al-Hadid, mudah-mudahan membersihkan besi itu, ibaratnya memberus, menghancurkan segala perkara-perkara yang memberikan kerosakan pada diri. Kita tak sedar tuan-tuan. Bila kita beramal begitu, insya-Allah mudah-mudahan Allah bantu kita. Baik, jadi sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Ada yang kata ketika tengah baca ustaz berat, dia rasa mata ni kuyu, dia nak baca kan. Biasalah. Itulah dipanggil menundukkan nafsu. Nafsu dia akan jadi berat dengan amalan. Yang berat ni nafsu sebenarnya. Nafsu yang akan berat. Nafsu ni perasaan yang tak suka. Perasaan ni kalau kita sajikan dia dengan amalan, dia tak suka sebenarnya. Dia suka perkara yang bersifat keakuan. Kebendaan. Apa yang aku suka. Itu nafsu suka. Tapi apabila berikan amalan-amalan, nafsu tak suka. Tapi kalau kita teruskan dengan melakukannya, lambat laun nafsu itu akan menjadi nafsu yang jinak. Nafsu yang jinak. Kita panggil nafsul mutmainnah. Nafsu yang tenang. Peringkat awal memang berat. Terutama majlis ilmu. Berat. Ustaz, susah nak faham. Sebab apa? Kerana ada campur aduk nafsu. Campur aduk nafsu tu yang kadang-kadang buat kita payah nak faham. Nafsu tu menutup kolbu. Nafsu menutup kolbu. Nafsu menutup kolbu. Nafsu menutup hati. Okay? Dia kalau kita lihat begini tuan-tuan. Kalau kita lihat, semalam saya ada sentuh tentang bagaimana kedudukan nafsu. Bagaimana kedudukan nafsu. Nafsu ni itu duduk pada kehidupan. Sebab nafsu ni melibatkan perasaan. Perasaan suka, duka. Jadi perasaan suka duka banyak dah dalam ke depan. Suka dan duka. Duka ni apa? Kecewa. Suka ni apa? Gembira. Okey. Bila sebut nafsu tentang kehidupan. Kehidupan ni berbicara soal berbagai perkara lah. Kehidupan berpasangan, couple, suami isteri. Kehidupan-kehidupan yang sebagai seorang anak, bekerja, kerjaya. Ini semua kehidupan. Baik. Jadi bila kata nafsu ini, bila sebut tentang amalan, amalan ni sebenarnya bukan pada nafsu. Amalan ni pada kolbu. Hati. Sebab tu dalam hati kita, bila sebut kolbu, bila sebut amalan, dia dari hati. Hati, di sinilah duduknya niat. Inna amalu bin niat. Okay. Yang jadi berat tu pada nafsu. Sebab nafsu ni sebenarnya asal dia tak ada amalan. Dia tak ada amalan, nafsu. Nafsu ni dia tak ada cerita beramalan. Okay. Bila kata nafsu tak ada cerita beramalan, jadi kehidupan ini memang tiada terkait dengan amalan lah. Maka perbincangan kehidupan suka, duka, kecewa,
gembira. Gembira, kecewa, suka, duka. Itu je lah yang ada dalam kehidupan. Tapi bila ada tentang niat, tentang kolbu, jadi yang nak diletakkan kepada nafsu itu adalah apabila hati mula mengambil alih. Hati mula menundukkan nafsu itu dengan apa? Amalan. Nah, di sinilah nanti ada perbincangan tentang yang semalam kita bincang tentang ibadah. Okay. Ya, kolbu niat ini sebut tentang akidah. Okey. Maka nafsu ini sama ada dia mengawal hati, mengawal ibadah, mengawal perkara-perkara yang banyak yang semalam kita bincang, atau kolbu hati yang mengawal balik nafsu. Okey, ini komponennya, saya ulang balik supaya mudah-mudahan kita faham ya. Baik. Ini 3 komponen yang akan berlaku dalam kehidupan kita. Ada berbicara soal qalbu, niat, ibadat, ini perbuatan. Ya, amalan dua-dua tapi lebih perbuatan, dan nafsu ni kehidupan. Nafsu cerita bab kehidupan. Baik. Bila begitu, kalau kita lihat susun atur yang sebenar. Okay. Susun atur yang sebenar itu, baik, dunia mana Ustaz tak nampak pun cerita tentang dunia. Dunia itu adalah dipanggil pentas ataupun alat. Dunia ni akan alat. Dia merupakan alat. Okay. Dunia ni perbincangannya tentang harta, tentang rupa, harta, rupa. Jadi berbicara soal dunia, harta, benda. Benda pun sama. Samalah harta, benda, rupa. Dia panggil innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Suwarikum, rupa. Rupa ni cerita tentang pengaruh, harta, rupa, pengaruh, kedudukan, ya, kedudukan. Perhatian. Ini apa yang ada pada dunia? Perhiasan. Ini saya pernah sentuh dah kan dulu. Apa saya ulang lagi sekali. Perhiasan. Okey. Yang mana daripada sinilah nanti dunia inilah yang akan kita hadapi. Maka bila kata dunia, dia mesti dihadapi dengan hati. Qalbu. Jiwa. Okey. Inilah penapisnya. Dia tidak boleh terus pergi kepada fikiran. Dia mesti pergi kepada dunia ni. Bukan kata di hati, tapi hati yang kena melihat dunia itu. Jadi melihat dengan hati. Nah, bila kata melihat dengan hati, maka berhati-hati sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Sebab apa? Ada hati yang mati. Ada hati yang sakit. Ada hati yang sihat. Mati, sakit, sihat. Baik. Jadi ceritanya sekarang, kita nak tengok dunia ni. Dunia ni ada dengan kita sekarang ni.
kita berada di dunia 24 jam. Kita berada di dunia. Okey. Sekarang ni, apabila kita telah memulakannya dengan hati, maka hati yang bagaimana untuk melihat dunia? Hati yang sihat. Hati yang sihat ini sudah pasti padanya ada iman. Di sini ada iman. Maka hati yang sudah dimasukkan iman, akidah yang tegas. Akidah yang tegas mengatakan la. Ni tegas ni, ada lam alif. Maka lam ini dia letak pada dunia. Tiada, dengan lam ini, inilah dia ketegasan. Di manakah letak ketegasan pada akidah? Pada penafian ini. Inilah ketegasan dia. Apa yang nak dinafikan? Nafikan balik pada hal-hal dunia ini apa tadi? Perhiasan, kedudukan, perhatian, harta, rupa, pengaruh ni, semuanya itu tiada kuasa. Ni nafikan. Penafian tentang kekuasaan. Ini kita dah bincang juga, cuma malam ni kita susun balik. Sidang jemaah yang muliakan Allah. Ini perlu tegas. Tiada kuasa pada pengaruh, jangan. Tiada kuasa pada perhiasan. Tiada kuasa pada kedudukan. Tak ada kuasa pada harta. Tak ada kuasa pada rupa. Tak ada kuasa. Nafi. Sebab tu mana-mana yang kata sudah dapat hidayah. Contoh mu'allaf. Mu'allaf tu hati yang dilembutkan. Mu'allafun dipanggil. Sebelum ni keras hati engkau jemaah. Keras hati engkau. Kenapa hati engkau keras? Sebab sebelum ini bukan melihat dengan hati. Tapi main suka hati dia je. Apa dia? Perasaan dia. Nafsu dia yang menengok dunia ni. Bila nafsu tengok dunia, maka dunia pengaruh dia. Sebab dunia ada kerja dia. Dunia kerjanya menipu. Dunia ni kerjanya menipu. Tahu dunia ni apa? Penipu. Tahu? Penipu. Kerja je menipu je kerja je. Jadi menipu nafsu. Menipu nafsu. Bila kata dunia ni, tugas dunia adalah penipu. Macam mana boleh tahu Ustaz penipu? Ni bila kita ada iman. Iman yang bagi tahu tu. Iman bagi tahu dunia ni penipu. Nah, begitu cara dia. Penipu, perhiasan penipu, kedudukan penipu, perhatian penipu, harta penipu. Semua penipu. Yang benar yang mana Ustaz? Yang benar kuasa Allah. Yang ini kena jelas. Nampak? Adakah kita nak bincang dengan suka-suka? Perasaan dah masuk belum? Belum. Sekarang ni kita tengah alihkan. Contoh, rupa. Rupa, katalah dunia, cerita tentang, minta maaf, saya nak sentuh tentang isu terkini, rupa, tentang rupa ni. Saya nak ambil satu contoh rupa. Rupa saya bawa dekat bawah ni. Okey, saya nak cerita. Saya nak ambil cerita yang sekarang ni, rupa. Okey, dunia. Okey. Sekarang ni isu duk sibuk tentang gangguan seks. Gangguan seksual sekarang ni. Seks ni. Okay. Tengah heboh sekarang dengan heboh ni. Seks apa tak nak sebut lah. Apalah macam-macam term lah saya jumpa. Ni. Sebab apa? Sebab kita ditipu oleh rupa. Rupa ni ditipu. Sebab bila tengok sedang tentang dunia, dia ingat seronok tu dekat perkara yang dia tengok rupa tadi. Maka, bila kata dunia, dia tengok rupa, maka nafsu, dunia ni tipulah nafsu ni, dia tipulah nafsu. Kau tengok ni perempuan ni, ui, cantik ni rupa, kau tak nak ke? Ambil lah katanya, akal lah tak ada dah. Ustaz, tu yang kata yang ada macam
Katalah dia macam ada ilmu, dia tak kira lah ada ilmu tak ilmu. Kalau nafsu di depan, tak kira lah tuan-tuan. Sebab tu iman mengatasi semua dulu. Yang akan menyelesaikan bab ni iman. Nampak? Siapanya sekarang ni, orang tahu cerita bab ni salah jenayah lah apalah. Saya tak sokong bab-bab nak buka cerita ni. Saya tak akan sokong samanya. Kalau benda tu betul, buat report je lah, tak ada masalah. Saya tak nak masuk campur hal macam tu. Tapi ceritanya sekarang, benda ini kena cari punca. Bukan sekadar cerita, ya didik anak. Tahu tak punca dia apa? Tertipu dengan rupa dunia. Tertipu. Tengok rupa dia, tipu. Tengok, oh cantik ni. Tertipu dengan cantik. Tertipu dengan benjol sana, benjol sini. Tertipu. Tak kisahlah siapa pun gelaran dia. Dunia ni kalau nafsu, dunia ni kerja dia tipu nafsu. Nafsu ni apa? Nafsu ni suka. Dahlah jenis yang apa? Orang yang over ni, dalam dia ada macam-macam benda ada. Kita tak tahu. Suka. Dia ni suka apa ni kita tak tahu. Suka ni tersembunyi tuan-tuan. Kita tak nampak. Jadi, nafsu ni, dia tipu benda yang dia suka. Jadi, dia suka pada rupa. Dia tipu lah. Dan kita pula, yang kena hal-hal seks ni, gangguan ni satu bab lagi, rupa. Kita suka meletakkan rupa ni, contoh, rupa ni gelaran. Inilah bahana memuliakan manusia ni. Kerana gelaran. Ni bahana ni. Ni bahana memuliakan manusia kerana gelaran ni. Oh, dia ni popular. Oh, dia ni macam-macam lah. Popular lah. Rupa dia ada rupa lah. Rupa ni dari segi rupa wajah. Juga rupa pada education. Dia bukan calon orang ni. Kita mengkagumi. Ini satu perkara yang tidak sihat. Sepatutnya tidak begitu. Kita membesar-besarkan kebaikan orang. Bila dah habis kebaikan, membesar-besarkan dosa orang. Sedangkan Allah suruh membesar-besarkan dia. Sebab itu jangan sebut nama individu. Oh, dia ni baik, dia ni ustaz baik, dia ni. Siapa dia? Allah baikkan dia. Habis ustaz, kalau buruk tu dia pilih. Itulah. Kita bermula sebab nampak baik dulu. Nampak baik, kita tak nampak dunia tu tipu. Kita mula-mula saja dah sanjung. Nampak orang dia, terus mulia. Sedangkan orang ke siapa ke bermula kita hina. Ni cara iman tengok. Bermula dunia itu hina. Dunia itu bermula hina. Di mana tiba-tiba kita boleh sanjung, jumpa, nak minta nasihat lah, apalah. Siapa salah? Anda tertipu. Tertipu dengan rupa, tertipu dengan wajahnya, tertipu dengan educationnya, tertipu dengan kata-kata lembutnya. Kadang-kadang kita sempat lagi bersoal jawab dengan iman. Cikgu Amir Hamzah, kalau kita benar mengaji bab iman, bab tauhid sebenarnya, tak sempat nak bersoal jawab. Berani kita bersoal jawab lagi tentang racun. Aku nak minum tak racun ni? Aku nak minum tak? Klorok ni nak minum tak? Kenapa kita tak bersoal jawab benda yang dah tahu racun? Sebab dah tahu kan? Samalah kalau kita dah tahu. Sekarang Amir tahulah. Sekarang ni, ini masa nak belajar. Amir tahu apa saja yang nampak depan mata semua dunia. Apa cerita? Amir tahu. Dah tak ada dah bersoal-soal lagi dah sebenarnya. Tiada lagi bersoal-soal, berdakwa-dakwi dah. Dah nampak depan mata dah. Clear dah. Ni aku nak rogol ke tak nak? Aku nak rogol ke? Nak rogol apa benda lagi? Itu dunia ke? Lepas kamu rogol dia, kamu dapat apa? Dah tak ada berdakwa-dakwi dah. Oh tak ada. Bukan itu Ustaz. Kita cerita bab lain. Okey, cerita apa pula? Saya keliru lah Ustaz, nak buat baik ke tak nak? Buat baik ke tak nak? Apa lagi yang dikelirukan? Kalau ianya adalah suruhan Allah. Buat saja.
Tapi saya ni ustaz macam tak mampu. Apa yang kamu tak mampu kan? Kamu fikir apa? Kita tengok dunia, dunia jas kita. Sedangkan Allah tak pernah jas siapa-siapa pun. Allah kata, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Siapa pun kamu. Dosa banyak mana pun. Besar gunung pun. Buat saja. Yang aku nak tengok sekarang, taubat kamu, ibadah kamu. Buat mana yang kamu boleh buat. Kamu bukan malaikat. Ada contohnya rogol-rogol. Contoh biar contoh. Saya nak bagi senang faham. Kalau rogol pun nak berfikir lagi, apa ke hairnya. Senang saya nak cakap. Ini benda ni kita cakap macam ni, cuba cakap dekat orang, dekat anak-anak kita semua. Biar dia clear lah. Benda-benda macam ni tak boleh nak disembunyikan. Kita menyembunyikan kebenaran. Itu tiba-tiba jadi meletup. Boom. Kita menyembunyikan kebenaran. Contoh kebenaran. Suami lelaki boleh kahwin 4. Kebenaran. Tapi kita takut-takut sembunyikan. Yang halal kita sembunyikan. Yang haram kita berani kedepankan. Yang kalau buat halal rasa macam buat dosa besar. Ini semua. Ini semua orang kata apa? Konflik yang berlaku dalam kekeliruan. Kekeliruan yang berlaku. Benda yang halal, kahwin lagi, dinampak macam jenayah. Ini yang berlaku, tuan-tuan, saya nak bagi tahu. Rupa kita tertipu dengan rupa dunia ni. Cerai lagi, okey. Padahal benda itu Allah murka. Tapi nampak okey. Kita sembunyikan. Sebenarnya bermula adalah sembunyikan kebenaran. Itu silap kita. Sekarang ni kita terimalah kesan akibatnya. Yang kita sanjung popular pun buat perangai. Tiba-tiba cerita pasal seks gangguan semakin berleluasa. Apa cerita semua ni tuan-tuan? Nak salahkan siapa? Tak payah salahkan siapa-siapa je lah. Sebenarnya, inilah kesan bila kita dah mengagung-agungkan dunia. Mengagung-agungkan dunia. Rupa dunia ni dah tipu nafsu. Nampak? Silap kita, sembunyikan kebenaran. Itu saja. Yang contoh yang buat, katalah, yang rupanya katalah seseorang ini, dia buat gangguan seksual. Dia ni, mesti ada isu dia sebenarnya. Kalau tanya dia kenapa? Sebenarnya, itulah nak kahwin lagi tak boleh. Nampak? Kahwin je lah lagi, pun masalah. Oh, tak boleh. Nanti kan imej saya tercalar. Kahwin lagi. Dah tu, lambat-lambat buat perangai juga. Ni masalah. Ustaz, kalau macam tu selesai kahwin lagi. Bukan masalah selesai kahwin lagi. Ceritanya kahwin lagi tu ada jalan dia. Jalan penyelesaian dia ada. Allah tahulah. Allah yang cipta kita. Allah yang buat kita. Kita je mana-mandai. Ubah-ubah. Sekarang tanggung akibat dia. Puja. Asal popular, puja. Asal ada ilmu lebih sikit, puja. Asal ada ni sikit, puja. Lepas tu dah puas puja, hina. Itulah kerja. Sedangkan bermula dunia tu hina. Bermula dunia tu hina. Ni, tengok. Apa yang hina? Apa yang tiada? Bermula dunia itu tiada. La. Tiada ada kuasa pada rupa. Tiada ada pengaruh. Pengaruh ni jangan terpedaya. Siapa pun dia, tak pelik lah. Itu saya tulis, tak pelik lah orang yang berupa baik buat jahat. Tak pelik. Memang sebab dia tak ada kuasa pun. Dia tak ada kuasa nak pertahankan kebaikan dia. Dia tak ada kuasa nak pertahankan kebaikan dia. Bukan dia punya kebaikan. Jadi tak pelik. Kita je yang pelik-pelik ni. Buat-buat pelik, lepas tu buat-buat panik. Iya. Oh, kita kena benteras. Apa bendanya yang pelik-pelik tu? Ini yang berlaku. Sidang jemaah yang mulakan Allah Ta'ala. Kita kagum dengan kejayaan dunia kita. Kagum dengan kedudukan dunia kita. Kagum dengan hal-hal dunia. Akhirnya dunia menipu kita. Dan sekarang ni kesan dia. Inilah kesan dia. Habis Ustaz, tak bolehlah kita nak memuliakan orang-orang baik. Memuliakan itu dengan amalan. Muliakan macam mana nak buat? Apakah maksud memuliakan? Nabi pun tak minta dimuliakan seperti mana nak dimuliakan. Hormat.
bukan agungkan. Nah, sekarang ni orang yang berilmu tahu nak muliakan. Yang ni jangan kata buruk tentang orang itu. Itu maksud muliakan. Hormat dia, jumpa bagi salam, minta doa. Bukan kagum hebatnya. Tak ada. Bukan begitu. Bukan jadikan dia sebagai bukan jadi idola ke, bukan jadikan sebagai satu kekaguman. Tidak. Nabi SAW tidak mendidik begitu. Hormat. Tahrik, apa orang kata? Ikramkan dia, minta maaf. Ikramkan dia. Ini yang berlaku. Ini sekarang agung. Ini yang berlaku. Akhirnya, kita tengoklah kesan dia. Sebab tu bukan untuk diagungkan. Jadi kita ikramkan dia. Kita muliakan dengan apa? Dengan hormat. Jangan cerita buruk. Kita sebenarnya Nabi dah ajar dah. Cara kita nak memuliakan. Cara kita nak memuliakan adalah jangan membuka aib orang. Itulah memuliakan. Itu caranya. Nabi dah ajar. Dia panggil apa? Mengadu domba. Tak boleh. Sesama mengumpat. Allah cela dalam Quran. Jangan mengumpat guru. Jangan mengumpat orang-orang yang kalau anda dah nampak ilmu pada dia, jangan mengumpat. Ya, aku nampak ustaz. Itu dah tak muliakan lah tu. Bukan mulia ni, bukan kata hebat dia ni jangan main-main, dia ni mengaji kat sini, dia ni mengaji kat sini, tengok latar belakang dia. Oh, dia ni kenal dengan orang begini, sanad dia begini. Oh, dia ni, amalan dia. Oh, habislah. Mana Allahnya? Sedangkan orang itu pun tidak minta untuk bercerita begitu. Jadi caranya, kita sesama kita ini, cara nak memuliakan, nak menjaga, jangan buka aib kita. Habis tutup, Allah kata. Dengar benda yang buruk tentang sahabat kita, jangan iakan. Itu cara nak muliakan. Islam dah ajar dah. Sesama kita. Apatah lagi guru. Orang-orang alim. Sebab tu saya cakap tak pelik orang yang berupa baik buat jahat. Tak pelik. Yang peliknya malaikat buat jahat. Tu pelik. Yang peliknya iblis buat baik. Sebab iblis takkan pernah buat baik. Malaikat takkan pernah buat jahat. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Tipu, itulah dia pada dunia. Penipu. Jadi bila penipu, jangan tertipu. Maksud jangan tertipu, letakkan akidah. La ilaha illallah. La, hati, tiada. Jangan tertarik dengan rupa dunia. La. Sedangkan dunia berasal tiada. Jangan tertarik, jangan asyik, jangan orang kata suka-suka nak suka dunia. Sukalah, I suka you lah. I sukalah ustaz tu. Apa suka apa? Apa suka apa? Tukar saya. Apa suka-suka? Kalau ustaz garangnya. Yelah suka sebab apa? Kena clear lah. Kalau rupa lagi kan berubah rupa kamu tak suka. Suka sebab apa? Jangan suka. Suka mesti ada reason. Reason apa? Allah, ya Allah, Allah baikkan. Kena ada Allah kat situ. Tidak boleh tiba-tiba suka. I sukalah. Ustaz, macam mana orang yang ambil vaksin dia katakan dia pengikut Dajjal? Jangan kata ambil vaksin, ambil pun ikut Dajjal. Jangan main-main ikut FB ni, live ni, ni. Kita jangan hulu, jangan ekstrim menghukum. Ada golongan-golongan begitu. Anda tahu tak Dajjal tu apa? Dajjal tu penipu, faham? Jangan kata orang tauhid ni dia takkan tertipu dengan apa-apa pun. Jangan tertipu. Pengikut Dajjal, kalau ikut kata isteri pun pengikut Dajjal juga. Tertipu dengan isteri. Takut, orang kata macam gitu. Takut.
Kalau isteri panggil, takut juga. Dah mengikut Dajjal, pengikut Dajjal. Sama juga. Jangan. Pedajal orang, betul? Pedajal. Ada cakap gitu. Jangan. Berlebih-lebihan tu. Semua benda nak dikaitkan. Sebenarnya, kalau iblis itu, dia godam rumah tangga melalui isteri, Dajjal pun samalah. Siapa-siapa yang duk termakan dengan kata isteri, ikut je isteri tanpa dia tidak boleh mendidik. Takut dia nak mendidik isteri, takut kecil, takut jaga perasaan, takut mengajuk, takut, tu pengikut Dajjal tu. Kalau saya, Allah bagi isteri untuk didik. Ini kena herdik. Jangan. Nak cucuk-cucuk je, tak ada, insya-Allah orang beriman takkan ada kerugian. Jangan kita tunduk dengan vaksin tu sudah. Jangan tunduk dengan vaksin sudah. Tak boleh kena vaksin. Kalau tak vaksin nyanyi, tak boleh. Itikad lari. Vaksin saja. Tak ada masalah. Nak vaksin ke tak nak vaksin ke, tak ada masalah. Masalahnya adalah over. Gulu melampau-lampau. Yang vaksin pun melampau-lampau, yang tak vaksin pun melampau-lampau. Jangan ada melampau. Jangan ada melampau. Baru habis ambil vaksin. Itulah. Tak, kalau payah-payah tulis saya tervaksin. Habis cerita. Kan saya sudah divaksin. Nanti saya buat. Saya tervaksin. Habis cerita. Yelah, memang asal tak nak kan. Tapi dah lah. Saya dah tervaksin. Habis cerita. Kan kita merelakan. Tetapi dah tervaksin. Vaksin je lah. Macam mana? Jadi sedang nyembahnya mulakan Allah SWT. Maka, ini turutan dia begitu ya tuan-tuan. Maka, iman jaga dengan hati, jaga tu. Dengan iman dijaga, nafikan. Kemudian, apa masuk seterusnya? Fikiran, akal. Akal. Kalau hati mengatakan tiada kuasa, akal bicara tentang apa? Bila iman dah ada, dah ke depan, maka di sinilah ada hukum hakam. Masih berbicara soal dunia lagi, bila iman dah ada, akal kata apa yang haram pada dunia jangan ambil. Apa yang harus, asal dunia harus, apa yang haram. Cuba tengok, harta, jangan ambil harta orang, haram. Perhiasan, tabarus, haram. Di sini hukum. Di sini ada bicara soal ibadah. Jadi ibadah ni kena jelas. Tak faham, tanya. Tak tahu hukum, tanya. Jangan buat-buat tahu. Jadi istilahnya mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tengok fikiran yang dikawal oleh hati. Hati yang ada iman. Hati yang ada iman. Hati yang ada iman mengawal fikiran. Kita semua penipu, betul tak? Masuk-masuk kita semua penipu. Ya, betul Puan Alia. Terima saja. Kita semua penipu. Kecuali illa zikrullah. Jadi dah tahu muka penipu, janganlah tertipu, janganlah menipu, faham? Dah tahu kenal kita ni penipu, Puan Alia, dah tahulah diri tu penipu. Pertama, jangan menipu orang. Kedua, jangan tertipu. Ustaz, macam mana nipu? Janganlah cakap yang saya yang ada kasih sayang. Saya yang ada itu, sayalah yang... Jangan ambil suami orang, tak haram. Sudah. Betul. Jangan ambil suami orang. Jangan ambil suami orang, tak haram. Tak haram ambil suami orang. Begitu. Jangan tak ambil. Tu ayat dia. Ambil lah dengan caranya halal.
Baik. Ini cerita emosi yang tak menguasai ni. Bila tuan-tuan kena tengok ya. Bila prosedur ini berlaku, bermaksud emosi tidak menguasai. Emosi tidak menguasai. Dia tidak lagi nak berdakwa-dakwi. Macam tadi, macam Encik Guamil tanya, macam mana Ustaz masih bertanya-tanya? Sebab dia tidak ikut proses ini. Dia tidak tahu apa yang ada di depan mata dia. Tidak ada gambaran yang jelas kerana iman tidak memberi maksud kepada apa yang dilihat. Iman tidak memberi maksud. Dia tak tengok apa yang di depan mata tu. Jangan tak ambillah dengan cara yang halal. Halalan toyiban. Halal satu, toyiban. Toyib biar terang-terangan, jangan nyorok-nyorok. Halal dah, tapi nyorok-nyorok kesiam perginya. Buat apa benda halal? Biarlah halalan toyiban. Okey. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kalau kita lihat, apabila dunia itu ditakbir oleh jiwa yang ada iman, Ustaz Akidah Tegar masuk pegang teguh dengan tauhid ibadat perlu dilihat. Ya. Ni teguh. Apa teguh? La. Okey, kita faham dulu. La. Tiada kuasa. Hilangkan kuasa pada dunia dengan pengetahuan iman. Dengan pengetahuan iman. Iman kata apa? Iman kata dunia ini wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Itu iman kata. Iman kata tolong dengar. Maka iman bagi arahan sebab iman ini keseluruhan. Bagi arahan pada hati adalah raja. Bagi arahan kepada akal. Fikir apa yang Allah suruh. Baik, bila dah macam tu ada tak penggerak, macam mana Ustaz nak menggerakkan? Maka disitulah datangnya nafsu tadi. Nafsu ni perasaan ini apabila fikiran itu sudah berada pada kedudukan yang dah teratur, ya. Maka perasaan ini tidak lagi bercampur aduk. Jadi perasaan ini, atau lebih tepat kita namakan perasaan yang tenang. Dipanggil nafsu mutmainnah. Bila tenang, di sinilah adanya dorongan berbuat baik. Dorongan berbuat baik. Sebab berbuat itu dengan perasaan yang sudah ada tadi, dah ada dikawal oleh fikiran, saya tulis kat sini balik, akal, iman. Ini hati, akal dan perasaan, maka datanglah perbuatan. Maka perasaan ni dah tenang. Maka sekarang ni kalau kita lihat kat mana kadang-kadang kita akan jadi clash kat situ apabila ni 1, 2, 3, 4. Baik. Perasaan jangan perasan. Bila perasan bermaksud dia tidak duduk pada nombor 3. Kecelaruan. Maka hati tadi dah nampak dengan iman, maka akal menundukkan perasaan. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, premtana, tipu tu bermaksud, meaning that tipu tu adalah benda yang
tidak kekal. Akhirat is real. Lawan kepada akhirat itu dunia. Dunia is not real. Bila not real, don't panic. Don't panic. Jangan panik lah. Itu masuk tipu. Bila dunia ni ada akhirat. Sebab tu bila masuk orang beriman, dan semua yang menonton prem tanah. Film tanah ke? Film tanah. Ini real. Dunia nak real juga ke? Tipu lah. It's not real lah. Tidak bermakna you tak buat apa-apa. Bermaksud, kalau kat sini, jangan panik. Sebab, semua yang ada kat dunia ini akan habis. Akan ada ending dia. Dunia ni akan ada penghabisan. Dia akan habis. Sebab itu, ada iman. Orang beriman itu beruntung. Faham dan semua. Sebab, make it real. Jadikan real. Apa tu yang real? Bila kata dunia itu tipu, maka carilah pahala. Pahala itu real. Syurga itu real. Jadi, bila kata dunia itu tadi, tentang apa tadi dunia? Ni dia. Perhiasan, kedudukan, position, perhatian, harta rupa, ini akan habis. Jadi bila habis, maka janganlah kita fokus dekat benda yang habis. Orang beriman, dia akan fokus dekat apa? Amalan. Real, amalan. Pengakhiran kita. Dunia tipu ke manusia tipu? Dunia tipu dan manusia itu juga boleh jadi tipu. Kerana manusia itu ada bahagian dunia. Badannya. Tanah. Kalau manusia tak nak ditipu, maka duduklah dengan yang sebenar. Rohnya. Kalau manusia duduk pada dunia, yang mana pada rupa macam si Iblis. Tuan Azman. Iblis duduk pada rupa. Dia jadi daripada tak nak api. Dia bangga dengan rupa. Jadi tertipulah manusia. Ni manusia. Ada dua bahagian. Ada roh. Ada jasad. Jadi yang roh ni cinta. Cinta dekat roh. Hati dekat roh. Kaya. Kuat. Ini semua dekat roh. Jasad tak ada. Jasad tanah. Air mani. Dan nafsu. Nafsu duduk kat jasad. Walaupun kejadiannya juga adalah gaib. Tapi nafsu akan duduk kat jasad. Jadi kalau nak jasad ada, nak selalu ada, nak depan mata, nak badan, nak tubuh, nak rupa, itu nafsu. Kena tipu lah nanti. Nak rupa, nak badan, nak duit, nak harta. Kena tipu lah. Sebab yang betul adalah roh. Roh, cinta, hati, kaya, kuat, rezeki, ini yang betul. Tanah, air mani, nafsu, badan, rupa, duit, harta. Ini semua tanah, jasad. Ini semua tipu. Tak semua begitu, Puan Nurlila. Yang mencantikkan rupa dengan makeup, maksudnya bila dia membawa keakuan, baru jadi ajaran iblis. Baik.
Dia bukan kata jangan fikir dunia sangat. Puan Arjuna, dunia tu jadikan terus akhirat. Bukan fikir sangat dah. Sebab kita akan nampak dunia juga. Kita akan nampak apa yang ada depan mata kita, dunia. Maka kita lihatlah dengan hati. Hati inilah yang akan menyelamatkan kita dari ditipu. Itulah manusia. Manusia ni ada dua. Kalau manusia duduk pada jasad semata-mata, maka dia akan duduk dengan nafsu, maka dia akan ditipu. Jadi yang kata tadi terkeliru tadi itu, bila kata terkeliru tadi, apabila perasaannya ini berperang, sebab dia duduk, perasaan dia duduk bukan kat nombor 3. Dia duduk dekat mana? Boleh jadi dia jadi nombor 1 atau nombor 2 ni. Dia duduk nombor 2, akal nombor 3. Dia tertukar. Boleh jadi dia tertukar. Perasaan, dia dah tengok, dunia dah tengok kat perasaan, akal dia mula mengambil alih, dia berfikir. Dia sedang bermujahadah lah tu. Yang saya cerita ini, apabila berjaya meluruskan hati, akal, perasaan, perbuatan. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kata masih berbelah bagi, bermaksud dia tidak lagi menundukkan perasaan dia. Bermaksud dia begini, dunia dia masih ada kat sini, dia terus perasaan. Pada masa sama, dia nak kuasai dengan hati dia. Di sini, baru dia pergi kepada akal. Itu yang berfikir-fikir tu. Dunia ni, sama ada dia sekejap hati, kejap perasaan, lama dia bercampur aduk, dia bertukar-tukar. Tengok dunia, suka. Suka ni, perasaan. Hati kata, jangan suka sangat. Ni, hati kata apa? Jangan suka sangat. Sebab hati nak beritahu dunia ni tipu. Dia bertukar-tukar. Akal berfikir-fikir. Nak ke tak nak? Kang berfikir. Dia tak buat lagi. Perbuatan masih belum wujud. Adapun kalau perbuatan wujud, maka perbuatannya jadi perbuatan yang sia-sia lah. Perbuatan yang sia-sia. Perbuatan ni tak jelas. Sepatutnya macam tadi. Dia kena terus kepada hati, kemudian akal dan saya padam sini, saya terus buat macam ni. Padam sini. Sepatutnya dia jadi macam ni. Hati, terus kepada akal. Akal bagi instruction pada perasaan. Macam tu. Sebab tu dia bukan suka-suka-suka. Dia tak ada suka-suka-suka. Dia tak suka-suka-suka. Dia ada sebab suka. Akal kata ni tanggungjawab ni. Jangan kahwin suka je. Ada tanggungjawab ni. Kena didik dia. Jangan suka je. Akal kata, ni kan kau kahwin. Ingat, kau kena didik dia. Halal haram ni. Halal haram. Apa dia? Jangan suka sangat. Okey, bila macam tu perasaan dia, yang kata yang dia suka tadi, terkawal. Perasaan tetap ada. Tapi perasaan dia mula terkawal dengan halal dan haram ini. Maka dia taklah buat suka-suka. Nampak? Maka perbuatannya jadi perbuatan yang baik. Pergi ke dunia, hati yang jaga. Hati yang ada iman lah. Ni kesusunan dia. 1, 2, perasaan nombor 3. Okey. Ini cara dia.
biasanya kita akan tertukar dekat sini tuan-tuan. Dunia tetap dunia tetap duduk dekat sini, dia tak berubah. Dia tetap akan ada kat depan kita ni. Dia tak akan berubah. Itu sebab orang berilmu berpesan fikir dulu sebelum buat. Ya. Kalau tengok rujuk dalam surah Baqarah, memang suruh berfikir dulu. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Nampak? Berfikir itu bukan masuk fikir-fikir, tapi berfikir itu dengan hati yang sedar, hati yang faham. Lalu fikirannya dimasukkan hukum. Barulah perasaan dia puas. Kehidupan dia puas. Kalau tidak, tak puas. Dia menunjuk perasaan. Dia tak puas lah tu. Menunjuk perasaan dia tak puas lah. Sebab apa? Dia tidak dimasukkan oleh halal dan haram dengan betul. Hati tidak menjaga perasaan, maka tak puas lah dia. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu orang beriman itu hebat kerana dia ada hati yang mengawal akal, perasaan dan perbuatan. Itu cerita kesimpulan dia. Orang beriman ni hebat. Okey. Jadi sebenarnya yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat understand 80%. Oh, very good. Alhamdulillah. 20% is not find yourself, but you have to practice lah. 20%. Actually not, sebenarnya bukan 80-20. InsyaAllah Allah bagi 100%. Ilmu ni, Pim, dia bukannya terus on the spot. You faham macam tu. Dalam bahasa pun boleh faham macam ni, baguslah. Alhamdulillah. Sebab dia ilmu teknikal. Sebab itu agama ni bukannya suka-suka macam tu. Just buat amalan, tiba-tiba terus buat, tiba-tiba terus amal. Kita buat kajian, Tuan Syed. Kitab yang anda sedang kaji sekarang ni adalah merujuk kepada perbahasan hakikat kehidupan. Ini satu kajian berdasarkan banyak kitab. Banyak kitab. Saya bukan ambil satu kitab, banyak kitab. Okey, rujukannya. Lalu saya syarahkan kembali. Saya susun kembali. Sebab dia begini. Bila Tuan Syed tanya tadi, semalam saya cerita tentang apa? Ibadah, akidah. Ini ada kitab ni. Ini ada kitab ni. Semua ada kitab. Akidah, ibadah ni ada kitab. Ini kita panggil manhaj. Manhaj. Kaedah dia. Manhaj apa? Ambil Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan mazhab. Akidah, ada perbahasan. Faridatul Faraid, Aqidatul Najin, semua ada. Boleh kaji dalam pelbagai lagi kitab-kitab yang mutabar. Okey. Ini pengajian kitab. Okey, sekarang ni nak tanya. Tuan, kehidupan pakai kitab apa? Kehidupan kita ni pakai kitab apa? Ni. Ini ada kitab, ni ada kitab, ni ada kitab. Ni pun ada kitab. Yang kalau tanya yang expert ni yang menyambung, lagi dahsyat. Macam-macam jenis kitab keluar. Pecahan ibadah ni ceritanya bab bab syariat. Ni perbincangan bab fiqh. Di sini pakarlah nanti yang mana dah mengaji-ngaji sambung kat pondok ataupun kat Azhar keluarlah perbincangan tentang uslub, maqasid, semua cerita lah ni. Semua cerita ni, tentang maqasid, tentang kaedah begitu, mazhab, semua cerita bab sini. Amalan ni. Dalam satu ibadah pecahannya. Bab kitab, bab akidah, usuluddin, cerita bab usuluddin. Ceritalah semua ni. Kitab-kitab mengaji sifat 20, semua mengaji Aqidatul Najin, Faridatul Faraid, semua kitab-kitab yang mutabar yang besar-besar. Jadi dia perkataan campur-campur tu kena tu bukan kitab campur-campur, tapi apa? Tapi kita rujukan yang menyeluruh, rujukan yang kafah.
Jadi bila sebut kehidupan, dia ada kajian. Maka kajian kehidupan, kita nak masukkan ibadah, akidah itu di dalamnya. Kita nak gabungkan. Ilmu, faham, ujian. Ujian tu paling berat. Ujian belum berat lagi Cikgu Amir. Kita jangan bagi description ujian itu paling berat. Dah, yang paling berat itu solat. Habis itu. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dia berat tu kerana bila kita tak faham. Itu saja. Sebenarnya bila faham, contoh solat. Allah kata, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya solat itu amat berat. Okey, jadi yang berat itu apa? Solat lah. Sebab apa solat tu berat? Sebab tak nampak. Tak nampak. Apa dapat? Dia Puan Janita, tak payah tunggu. Benda tu tak ada lagi. Yang saya dah bagi tu 2 kali return balik. Yang dulu tu photostat, saya print balik tu 2 kali saya send, 2 kali return balik. Lepas tu saya suruh tunggu, tunggulah. Saya tengah keluarkan dan nak masuk ketiga dan keempat. Saya sekali buat jalan dengan PKP ni. Itu je lah. Dia dah keluar nanti, belilah 4 sekali set nanti. Dia buat sekali arung, tak nak keluar satu-satu. Dia membuatkan kos lah, macam-macam lah. Teknikal yang belakang-belakang tu. Sekarang ni saya ajar je. Nah, dia boleh ajar, saya ajar je. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila sebut kajian kehidupan, dia ada kaedah. Itu yang kaedah akhlak soft itu. Kaedah soft. Kaedah soft. Kaedah soft inilah. Ustaz, orang yang ilmu sesat ni sebab apa? Dia bukan, dia berkata ilmu sesat. Dia begini. Dalam bab ilmu ni, kena ada kaedah. Dia bukan sekadar ambil ilmu, dia kena kaedah ambil ilmu. Yang sesat tu bila kaedah tu salah. Bila kaedah tu salah, ilmu tu akan dimanipulate. Jadi ilmu tu salah. Kalau ilmu tu diambil dengan kaedah yang betul, perbahasan yang betul, maka taklah jadi sesat. Jadi kat mana salahnya? Kat mana salahnya itu? Apabila ilmu itu diambil dengan nafsu. Ada intention kat sini ni. Perasaan duduk atas je. Adalah sesuatu jenak tu. Dia ada kendak-kendak yang tersembunyi. Faham? Dia adalah kendak-kendak dia. Bila ada kendak dia, maka berlakulah penyelewengan. Contoh macam berat tadi, ujian berat. Ujian ni berat, bila banyak campur aduk kekeliruan kita tak faham. Bukan faham, bila dah uji tak faham. Mana ada kekeliruan lah tu. Sebab Allah kata, la yukallifullahu nafsan illa hus'aha. Dan itu, tak tengok lagi yang link-link yang sebelumnya. Okey, tak apa. Siddiq, amanah, fatonah, tabligh. Ini, 4 perkara ini adalah warisan. Warisan. Waris ataupun kaedah dalam perbincangan kehidupan. Dan keseluruhan perkara itu digabungkan. Akidahnya, ibadahnya. Ibadah. Tabligh ni akan jadi ibadah. Akidah ni duduk di atas ni. Fatonah dan tabligh. Tabligh jadi ibadah. Lah ada yang bertanya tadi. Sekejap. Inilah dia. Ni tahqiqnya ni. Ni saya bawa ambil. Dah kuning dah ni. 2013. Tu. Almarhum tu, sign. Dan atas sebab itulah diberikan tauliah mengajar berdasarkan ilmu dan pengambilan sebagai seorang berdakwah juga okey ni. Dalam bidang dakwah semoga ni.
Ni yang saya cakap ada referen tu tahqiq daripada soft itulah ni almarhum tahqiq ni. Ni. Tu. Ni saya almarhum. Nama saya lah ni penuh ni. Tauliah mengajar berdasarkan ilmu apa saya dah bawa pengajian ini. Asasnya soft tu. Ustaz, bagaimana nak pulih orang begini yang belajar agama tapi dia kata tahu nampak itu Allah alam. Dia begini, orang-orang yang sedang berada pada tak ada Puan Alia, tak ada kena dengan IMED. Soft tu tak ada kena dengan IMED. Saya dah tulis tadi soft tu tentang apa. Dia kalau dah duduk pada kefahaman yang kadang-kadang tersilap ni, dia kena kembali berhujah, tanya balik dengan jelas. Tanya balik. Dan dia, bila kekeliruan ni berlaku, dia ambil masa balik sebenarnya. Dia kena pergi kepada perbincangan balik sebenarnya. Sebab dia ada kekeliruan tu. Kekeliruan tu perlu diselesaikan. Okey? Sebab soft tu, dia bukan sebarang-sebarang tau tuan-tuan. Sebab tu bila kata Ustaz, kitab mana? Ya, ada pengajian bersandarkan kitab. Tapi kaedah melihat kitab-kitab itu bersandarkan soft tadi tuan-tuan. Kalau anda kuasai soft itu, anda akan boleh tengok mana-mana kitab. InsyaAllah. Tak pandai bahasa Arab, jumpa orang yang pandai bahasa Arab. Tak masalah. Jumpa dan tanya. Ataupun tengok banyak sekarang ni. Kemudahan-kemudahan banyak. Yang penting kena ada kaedah. Kalau anda tak ada kaedah dalam melihat, anda akan terpesong. Okey? Video mana tentang pasal soft, nanti boleh linkkan pada ni. Dia ada panjang tu, bukan dia satu saja. Pengajian dari awal, hakikat kehidupan. Jadi sifat wajib bagi Nabi ni, yang mana saya bawa kepada almarhum, antara yang bertanggungjawab ni, yang mengesahkan. Kemudian daripada situlah penjelasan demi penjelasan dikupas. Satu persatu. Ni barokah saya cakap, barokah doa ulama' ni. Dan doa mu'ayyah, mengiyakan apa pengajian ini. Maka berkembanglah sampai sekarang ni. Ini umum ni, terletak tarikh, maksud surat ni dijadikan sebagai umum. Ini bila kata minta tauliah itu, mesti kena ada yang mengesahkan. Kemudian, seorang lagi dia 2 orang. Seorang lagi Tuan Guru Al-Fadhil Ustaz Ahmad Mustaman, pengetua saya lah. Saya pun bentangkan juga tentang kaedah soft. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cuma saya tak bawa pada pengajian itu, maksudnya dia akan jadi sebuah pengajian yang besar sebenarnya. Pengajian yang besar. Kurang faham Ustaz tentang soft. Dia soft ini kaedah. Kaedah Siti Aminah. Apa yang saya bincangkan selama ini itu, dia ada pecahan soft itu, kaedah itu. Kaedah perbincangan. Siddiq. Itu benar. Jujur. Apa yang benar? Apa yang benar? Amanah. Bawa amanah tu yang benar. Fatonah. Bijaksana. Tabligh. Sampaikan apa yang telah digabungkan itu. Ada perbincangan dia bukan straight begitu. Ada satu-satu pecahan. Malah kalau ikut pengajian malam ni sebenarnya sudah masuk pada perbahasan yang ketiga, fatonah yang besar. Tapi ada pun saya suka gabungkan balik perbincangan kita ni. Terasa bimbang. Gabungan itu kita gabungkan juga insya-Allah. Kita gabungkan. Kaedah ni maknanya teknikal kan Ustaz? Dia kawaid lah, teknikal lah, kawaid lah. Kaedah ni maksudnya aturan. Dia akan jadi teknikal lah. Ya, biar. Dan teknikal ini mesti kita kena pakai sebab dalam membina kehidupan tanpa ada teknikal itu, maka tak terbina lah. Sebab itulah sifat wajib bagi Nabi itu teras kepada kehidupan. Dan perbincangan semua perkara. Baik, jadi sidang jemaah yang mulia Allah, insya-Allah saya kira cukup setakat tu dulu pada malamnya penuh barakah ni. Sehingga kita bertemu lagi. Besoklah kita sambung lagi. Dan sambung pengajian ini. Teruskan dengan anda habiskan dengan bacaan Al-Muq. Setiap orang baca insyaAllah. Kita akan sambung perbincangan kita pada malam besok insyaAllah. Khair. Saya kira cukup setakat tu dulu pada perbincangan kita pada malam ni.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Jap. Nak tutup. Apa ya cikgu? Cikgu Amir kita tengok sekejap. Ustaz, kenapa kalau kita dah belajar fiqh, akidah, tasawuf memang suka kita apply kalau kita tiada kaedah? Sebab kita belajar satu-satu. Fiqh satu bab, akidah satu bab, kita pendidikan. Sebab tu kaedah tu kena ada dalam kehidupan. Kalau kehidupan, dia tak nampak dah fiqh, akidah, tasawuf. Kaedah itulah akan okey, baik. Menjawab last Datuk. Ni soalan penting ni ya. Kenapa kita dah belajar fiqh, akidah, tasawuf, tetapi nak apply susah? Sebab macam kita belajar, nama pun belajar, pendidikan itu jadi silibus. Sebab tu agama sebenarnya bukan silibus. Bukan sekadar silibus. Agama tu bukan silibus, dia adalah kehidupan. Baik, bila kata contoh, kita dah belajar akidah. Kalau sekadar jadikan silibus, sedangkan akidah bukan silibus begitu. Akidah itu adalah penterjemahan. Contoh, silibus sifat 20. Cikgu belajar, okey, katalah wujud. Okey, kita dah tahu dah. Dah faham dah Allah wujud. Okey, Allah bersifat wujud, wajib ada itu Allah. Okey, bila mari kehidupan, kenapa tak nak apply? Sebab kita duk nampak silibus itu duduk dalam silibus. Sedangkan apply lah dalam kehidupan. Baik, bila nak apply, itulah kembali kepada akhlak. Itulah kaedah. Kalau tidak ada perbincangan akhlak, maka dia tak boleh nak apply. Dia tak tahu nak apply. Ini berkaitan dengan apa? Dia tak boleh nak apply. Sebab dia tak ada kaedah dia. Sebab tu kaedah soft itu diperkenalkan. Supaya bila kita dah faham, kemudian kita terjemahkan dengan kaedah tadi. Sama dengan fiqh. Sama. Kadang-kadang orang tahu solat. Dah tahu dah. Tapi kenapa dia tak buat? Kerana tak ada kaedah. Dia tak sedar yang sebenarnya dalam hidup ni adalah amalan itu perlu diutamakan. Dia tak ada kesedaran itu. Tasawuf contoh. Belajar pembersihan hati. Jangan riak, jangan ujub, jangan sombong. Tiba-tiba dalam kehidupan dia tak apply. Sebab dia tak ada kaedah itu. Dia hanya tahu tetapi tidak apply. Dia tak aplikasikan. Jadi tak boleh. Sebab tu jadi terpisah-pisah. Ya? Jadi terpisah-pisah. Jadi gitulah sikit sebanyak perbahasan kita. Sebab itu kena ada. Sebab tu Nabi kata, akhlak itu adalah pendidikan yang mesti. Akhlak innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Jadi tak boleh ambil mudah pada perbincangan akhlak ini. Dan akhlak itulah kembali menyatukan kembali perbincangan-perbincangan tadi. Ya? Perbincangan-perbincangan akidah. Walaupun kita tak membahas secara detail, kalau nak detail anda boleh buka balik perbahasan tentang akidah satu persatu. Fikih lagilah besar. Akidah pun perbincangan besar. Tetapi bila kita kait dengan kehidupan, kita boleh tengok balik referen dia, rujukan-rujukan itu balik. Ya, okey, baik. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala, saya kira cukup setakat itu dulu pada malam yang penuh barakah ni. Sambunglah dengan membaca surah Al-Mulk, insya-Allah. Moga-moga Allah terima seluruh amalan kita. Mohon ampun maaf atas segala kekurangan, terkasar bahasa tu kurang bicara, mana-mana kekurangan hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam insya-Allah. Khair. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.